fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi, amma ba'du. Okey, suara saya jelas Jelas. Jelas cantik, alhamdulillah. Okey, hari ni kita belajar tajuk puasa. Tajuk puasa hari ni ada beberapa isu lah yang akan kita bincangkan pada malam ni, insya-Allah. Tajuk puasa, puasa benteng diri bidang fiqh. Kalau buku teks muka surat 129 hingga 140. Kita akan belajar setakat yang kita sempat hari ni. Apa yang kita sempat kita belajar. Tak sempat kita sambung ke depan. Depan tak salah. Istimewa bulan Ramadan tak salah. Okey, puasa ni as-saumu, ma makna as-saum? As-saumu huwal imsaku. Makna puasa ialah menahan diri dari segi bahasanya lah. Dari istilahnya ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari mengikut syarat tertentu dan disertai dengan niat puasa. Kalau pelajar, saya takut pelajar payah nak fikir terbit fajar, terbenam matahari, saya sebut pada dia bermula daripada subuh sampai maghrib. Senang. Dia faham tu, subuh sampai maghrib. Nanti terbit fajar tu bila terbit fajar? Subuh lah. Terbenam matahari tu maghrib. So saya bagi tahu pada pelajar mula daripada subuh sampai maghrib. Okey, untuk memudahkan mereka faham. Nanti mereka tak tahu terbit fajar tu apa. Baik. Okey, hukum dan dalil puasa. Biasalah ayat yang biasa kita baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kemudian kita tengok syarat wajib puasa. Bila cukup syarat ni maka seseorang itu wajib puasa. Cukup syarat ni. Syarat pertama, Islam. Okey, syarat kedua, baligh. Maknanya dia kena baligh. Dia baligh wajib puasa. Kalau dia kanak-kanak, puasa tak wajib. Tapi puasa dia sah. Puasa tak wajib. Tapi sah. Sebab ini syarat wajib puasa. Sebab itulah kanak-kanak sebenarnya dia tidak macam semayang. Semayang ni memang kena betul-betul 7 tahun kena ajar. Kemudian 10 tahun kena pukul, kena rotan kalau tak puasa, kalau tak semayang. Puasa taklah seteruk itu. Walaupun baguslah tapi nak diajar. Sebab kaedah dia siapa yang jaga semayang confirm dia puasa. Kalau semayang dah cukup memang dia akan puasa. Tapi ramai mana yang puasa tapi tak semayang. Kita kadang-kadang anak tak semayang tak apa, anak tak puasa kita marah. Yang ni orang Melayu ni. Orang Melayu tak faham. Almarhum ayah saya, kata adik saya, dia kata seumur hidup dia tak pernah puasa cukup 30 hari. Adik bongsu saya. Sekarang dah jadi cikgu. Dia kata seumur hidup dia tak pernah cukup 30 hari puasa. Sebab waktu dia belum balik, ayah akan tanya, letih ke dah? Letih ke Zahidah? Ayah akan tanya. Letih buka lah. Tak apa dah tu. Dah sampai pukul 1 dah ni. Buka. Sampai, tapi semayang ayah saya jaga. Sampailah dia balik. Bila balik tu tak cukup lah puasa. Sebab dah datang haid dah. Dia kata dia seumur hidup dia tak pernah cukup 30 hari puasa. Sebab apa? Sebab ayah saya tak berapa nak tekan sangat puasa tu. Tapi dia tekan semayang. Tapi anak-anak dia cukup lah ke puasa. Sebab apa? Sebab kita melihat kadang-kadang sampai kan ada yang stroke haba, ingat tak? Stroke haba, budak-budak stroke haba. Sebab apa? Panas sangat tak bagi berbuka, kesian kat budak tu. Jadi dari segi penekanan terhadap didik puasa supaya puasa cukup tu bagus didik, tapi tidaklah setekan semayang. Orang Melayu puasa dia tekan, semayang tak. Sebab itulah ada ramai orang yang puasa tapi tak semayang. Tapi tak ada orang yang tak ada orang yang semayang tapi tak puasa, tak ada. Sebab didikan Islam tu cantik dah. Kadang-kadang kita terlebih. Sampai budak tu anak saya pun sama juga. Letih ke? Letih bukalah, bapa tak marah. Tak apa ke bah? Bukalah, tak apa. Bapa tak marah. Dah darjah 1, darjah 2, darjah 3. Dia bukan makan, dia bukan cukup tenaga macam kita. Buka, tak apa ke? Tak apa. Bapa tak marah? Tak marah. Dia pun pelik. Macam mana bapa dia macam ni? Tapi semayang jagalah. Tak semayang jagalah, saya marah. Baik.
Ketiga, berakal. Keempat, tidak uzur syar'i yang menghalang puasa. Ada uzur syar'i yang menghalang puasa, antaranya ialah haid atau nifas. Tak boleh nak puasa lah kalau haid atau nifas. Gila walaupun seketika, kemudian pitam sepanjang hari. Maka ni kalau haid nifas, maknanya tak wajib bagi dia puasa. Baik, seterusnya lagi. Okey, tidak uzur syar'i yang mengharuskan berbuka puasa. Tadi yang menghalang puasa, yang ni mengharus. Maknanya kalau dia nak puasa tak apa. Contoh musafir. Lagi? Sakit yang memudaratkan. Jadi nak puasa pun tak apa. Tapi tak wajib lah atas dia untuk dia puasa. Nak puasa tak apa. Okey, kalau kita tanya orang, kalau kita musafir, mana lebih baik? Sama ada kita sembahyang secara jamak qasar ataupun kita sembahyang secara tamam. Mana lebih baik kalau kita musafir? Cuba jawab. Nak tanya dulu. Mana lebih baik? Kalau musafir, saya nak balik Kelantan, mana lebih baik? Saya sembahyang jamak qasar atau saya sembahyang 4 rakaat, lepas tu berhenti pula 4 rakaat. Mana lebih baik dan mana lebih Allah sukai? Cuba jawab. Nak tanya. Jamak qasar. Baik, jamak qasar. Bagus. Kalau saya musafir, baik saya berbuka ke baik saya puasa? Tadi maknanya antara sembahyang 4 rakaat dengan 2 rakaat, baik sembahyang 2 rakaat. Sunat. Puasa pula. Kalau puasa, baik puasa ke baik berbuka? Isunya sama je. Isunya mengambil kelonggaran. Baik puasa ke baik berbuka? Yang ni pula. Ustazah Jamiah kata baik berbuka. Ustazah mana pula lagi? Tadi siapa tadi? Ustazah Nik Kasma kata baik puasa. Sudah. Dah ada 2 pandangan ulama. pandangan 2 orang ustaz. Dah ada 2 dah. Kok pelajar tanya. Jawapannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Apa jawapannya? Wa an tasumu khairul lakum wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Kalau musakir ataupun musafir, maka bolehlah kamu ganti pada hari lain. So boleh berbukalah. Tapi ayat belakang tu kata wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. So, kalau kita musafir, jamak qasar itu sunat, ambil rukhsah. Tapi puasa dengan berbuka lebih baik berpuasa sebab Allah mention khusus ayat wa antasumu khairul lakum. Tak lebih baik tak ambil rukhsah. Tapi kalau semayang lebih baik ambil rukhsah. Itu perbezaan antara puasa dengan jamak qasar. Okey, baik. Kita pergi lagi tengok lagi. Okey. Supaya kita jelas. Kok pelajar-pelajar tanya tak. Baik. Syarat sah puasa Islam mumayyiz. Wajib puasa baligh, mumayyiz sah puasa. Maknanya kalau dia tak baligh lagi tapi dia dah mumayyiz dan dia puasa, maka puasanya sah. Taklah tidak sah sebab dia mumayyiz. Tapi kalau dia tak mumayyiz, puasanya tak sah lah. Baik, tidak uzur syar'i yang menghalang puasa. Tengah-tengah puasa, tiba-tiba datang uzur, maka tak boleh puasa lah, tak sah lah. Walaupun sunat baginya imsak, sunat baginya menahan. Contoh tidak uzur syar'i, haid atau nifas, gila walaupun seketika, pitam sepanjang hari. Baik, habis itu niat puasa. Okey, niat puasa ni ialah niat. Okey, kita belajar apakah ta'rif niat? Apakah definisi niat? Kita ngapal waktu belajar kat sekolah agama, kat universiti, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Niat sesuatu dengan berserta perbuatan. Sebab tu bila kita niat semayang, bila? Waktu takbiratul ihram. Kita tak niat sebelum tu. Sebab semayang bermula dengan takbiratul ihram. Waktu kita wuduk, kita niat waktu basuh muka. Waktu maknanya waktu kita buat tu. Tetapi puasa kita tak niat waktu mula-mula buat. Kita niat malam. Betul tak? Kita tak niat, katalah subuh hari ni subuh 5.52 pagi.
Kita tak tunggu 5.52, masuk je subuh, saja aku puasa hari ni kerana Allah Ta'ala. Tak. Tapi kita niat malam tadi. Ini puasa. Puasa diberikan kelonggaran kerana Nabi SAW bersabda, la siyama liman lam yujmi'. Yujmi' as-sawma fil lail. Satu riwayat, la siyama liman lam yubayyit as-sawm. Yubayyit itu maksud dia memalamkan. Bata malam, mana melakukan niat pada waktu malam. Dan ulama ambil kesimpulan kerana susah nak tunggu subuh tu, maka dibolehkan niat pada waktu dimestikan niat pada waktu malam, sebab Nabi sebut bagi puasa fardu Ramadan. Adapun puasa sunat boleh niat pada siang hari sebelum Zuhur. Katakanlah hari tu kita keluar sudah sembahyang subuh, berbual dengan kawan-kawan apa semua, balik rumah relax pukul 11. Tak lapar lah hari ni. Rasa tak ada lapar sangat, kenyang. Lepas tu hujan pula. Dahaga pun tak. Hari ni hari Isnin. Aku puasa lah. Boleh. Tak semestinya malam. Aku puasa lah. Maka kita niat puasa hari tu. Syaratnya puasa sunat. Tapi puasa fardu wajib diniat pada waktu malam. Okey, dan dinasihatkan pada malam pertama Ramadan untuk kita niat dua. Satu niat sebulan, satu lagi niat hari-harian. Niat sebulan tu kita ambil pandangan mazhab Maliki, niat sebulan dengan harapan kalau tak terniat puasa, maka niat sebulan sudah dapat mengcover. Ada ke tak niat puasa, Ustaz? Kan kita bangun sahur. Contoh tak niat puasa ni. Saya buat contoh ni, saya balik raya 25 hari bulan Ramadan, balik nak raya cuti ni. Maka saya pun bawa kereta sampai berbuka puasa di rumah kakak saya. Di mana? Di Pasir Putih. Sampai di Pasir Putih, saya pun berbuka puasa. Sudah berbuka puasa, sebab belum sampai rumah saya lagi, saya pun sembahyang maghrib 3 rakaat. Kemudian saya pun sembahyang isyak 2 rakaat. Selesai dah maghrib isyak. Dah rasa penat dah, saya pun tidur. Tak masuk isyak lagi tidur dah. Letih kan? Saya pun tidur. Tidur, nikmat tidur tu sampai tak bangun sahur, dan kakak pula lupa kunci jam. Maka saya pun tak bangun sahur, kakak pun tak bangun sahur, dan saya tidak ada langsung niat nak puasa pada esok harinya. Sebab sudah buka tu terus saya tidur. Jadi waktu tu saya boleh berpuasa tak esok hari? Jawabnya tak boleh lah, sebab saya tak niat. Dalam mazhab Syafi'i, saya tak niat aku nak puasa esok tu. Tapi sebab kita dah ada niat cover ni, apa niat covernya? Nawaitu sawma syahri ramadana kullih lillahi ta'ala. Sebab ada niat ni lah yang akan mengcover kira niat jugalah. Boleh faham? Tu kepentingan tu. Kepentingan malam pertama kena niat ni. Ada seorang pelajar saya, dia dah masuk universiti dah. Dia messenger saya, Ustaz, hari pertama saya tak dapat puasa sebab saya uzur. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tak dapat puasa sebab uzur. Jadi hari ni hari kelima. Bolehkah saya nak niat sebulan, Ustaz? Sebab dah tak sebulan dah ni. Boleh tak saya nak niat sebulan? Sebab macam Ustaz ngajar dulu, Ustaz kata kena niat 2 pada malam pertama. So malam pertama saya tak niat lah sebab saya uzur lagi. Sekarang hari kelima baru saya mula puasa. Saya nak niat 2 ke saya nak niat 1 je, Ustaz? Sebab tak sebulan dah ni, Ustaz. Sebab saya dah start 5 hari bulan Ramadan. Saya kata bagus budak ni, dah masuk universiti dah. Dia belajar dengan saya waktu tu tingkatan 2. Dah masuk universiti tu, messenger lagi. Sejuk hati anak murid macam ni. Saya kata niat sebulan tak apa. Boleh niat sebulan sebagai niat cover. Okey, terima kasih Ustaz. Sejuk hati anak murid macam tu. Jadi rukun puasa pertama, niat puasa dalam hati. Tu rukun puasa tentang niat. Jadi ada pula orang tanya, Ustaz, niat ni kena nawaitu sauma ghadin ke? Itu bukan niat, itu lafaz niat. Niat ni ada lintasan hati, keinginan untuk puasa esok hari. Bangun sahur tu memang nak puasa tu. Tak ada orang bangun saja-saja pukul 5 pagi nak makan. Kenapa bangun pukul 5 pagi nak makan? Saja boring nak makan lepas sahur malah. Saja mengarut. Memang dia niat dia bangun sahur tu sebab nak puasa.
So bangun sahur tu pun ulama dah menganggap itu sudah dianggap sebagai keazaman dan kehendak dia untuk puasa esok hari. Tak apa dah, dikira jadi dah. Baik. Itu yang pertama, rukun puasa yang pertama. Jelas, rukun puasa yang kedua, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang batal puasa ni kita akan syarah panjang hari ini. Tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. So, apa perkara yang membatalkan puasa? Okey. Pertama, makan dan minum. Yang ni saya tengok dia ikut Fikman Haji. Makan dan minum. Yang ni biasalah makan dan minum. Setengah-setengah kitab, dia tak ada dah makan dan minum. Dia terus kata memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan melalui rongga terbuka. Terus dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Sebab memasukkan sesuatu ke rongga itu adalah makan dah tu. Termasuk dalam kategori makan. Jadi pertama, makan dan minum. Kerana apa? Makan dan minum dianggap batal kerana Allah Taala sebut wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sebab ada ayat Quran. Okey, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja pun sebab ada hari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang termuntah tak batal. Siapa yang sengaja muntah batal. Ada satu hari tu orang telefon saya pagi. Orang perempuan telefon. Dia kata, Ustaz, perlu ke saya teruskan puasa saya hari ni, Ustaz? Saya muntah tadi, Ustaz. Saya kata, muntah sengaja ke tak sengaja? Saya tanya. Saya pun tak tahu sengaja ke tak sengaja. Kenapa cuba bagi tahu isunya? Dia kata, saya ni biasanya kalau saya beruh gigi, Ustaz, dia kata, pagi ni kan lagi sekolah apa, sudah sahur apa semua, pagi ni saya beruh gigi. Kalau saya beruh gigi, saya akan berus juga lidah, dia kata. Lidah, gigi dan lidah. Okey, biasanya saya beruh lidah, okey je. Hari ni saya beruh lidah muntah, dia kata. Beruh lidah muntah. Jadi saya pun pening, adakah saya ni muntah dengan sengaja atau muntah tak sengaja? Maka puasa saya batal ke tak batal? Okey, apa jawapannya? Sudah, tanya ustaz ni, telefon saya. Saya pun jawab. Saya kata, memang awak beruh gigi macam tu? Ya, memang saya beruh gigi macam tu. Okey, sebelum ni awak beruh gigi tu setara tu ke beruh gigi awak atas lidah ataupun awak beruh gigi hari ni lebih? Contoh lidah besar ni lah tak? Sebelum ni awak beruh sampai setakat ni je. Setakat ni je lidah awak ni. Awak beruh sebelum ni. Hari ni awak beruh lebih sampai ke dalam sikit. Dah Ustaz, sama je. Sama, tak sengaja. Lain awak jolok lebih. Bila awak jolok lebih tu ada unsur kesengajaan. Tak sama. Sama tak sama makan lah. Tu lah. Tak sengaja lah tu. Terima kasih Ustaz. Jadi nak bagi tahu ada kes-kes ni berlaku, bukan tak ada. Itu pengalaman tu, soalan-soalan. Seronok juga jadi ustaz ni. Orang tanya. Baik. Okey, seterusnya mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau tak sengaja? Kalau tak sengaja? Tak sengaja tak batal. Contoh mimpi. Ataupun sebahagian ulama sebut dalam mazhab Syafi'i, ataupun tengok gambar lucah, tiba-tiba keluar, tak batal juga. Dia anggap tidak sengaja. Dalam kitab Matla'ul Badri ada sebut. Sampai tahap tu. Itu sebab tak sengaja. Dia anggap tak sengaja juga kes tu. Tapi ulama-ulama terkemudian, tu saya sebut ulama-ulama dulu. Tapi kalau pegang sengaja. Contoh dia ada orang perempuan, pegang orang perempuan, tiba-tiba keluar mani. Itu sengaja. Kalau tak pegang, tengok saja, naik syekh, tak dianggap sengaja. Itu dia punya dhabit, dia punya indikator dalam kitab lama. Dalam kitab lama, indikatornya macam tu. Kalau pegang, pegang perempuan, dianggap sengaja. Kalau tak pegang, tengok je bukan naik syekh, tak batal. Itu dalam kitab-kitab lama, indikatornya. Tapi ulama-ulama semasa ni saya tengok lebih ketat. Kalau tengok juga benda-benda lucah dan keluar mani, tetap membatalkan puasa. Itu ulama-ulama yang terkini. Jadi kalau kita ngajar pelajar tu, ambil pandangan ulama terkini lah, senang. Baik. Okey, yang kelima, pitam sepanjang hari. Maknanya kalau pitam sekejap tak apalah. Pitam sepanjang hari. Okey, yang keenam, hilang akal. Yang ketujuh, memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan melalui rongga terbuka. Yang ni yang saya nak bincang panjang. What's the means of rongga?
Yang ni yang keluar apa nama, keluar masalah korek telinga, kentut dalam air, habis tu. Sebelah ke? Betul tak? Korek telinga, batal puasa. Tu yang kita belajar dari kecil-kecil dulu. Jadi untuk pengetahuan, waktu saya belajar di Universiti Malaya dulu, Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi bin Haji Abdul Majid telah mengarahkan saya buat satu kertas kerja, tajuk dia Rongga dalam Ibadat Puasa. Saya ingat lagi dia suruh waktu tu berlaku isu fatwa Mekah. Fatwa daripada Mekah waktu tu, fatwa daripada Mekah menyatakan titik air dalam telinga tak batal puasa. Titik air dalam telinga. Orang sakit telinga kan dia titik air. Titik ubat dalam telinga. Tak batal puasa. Itu fatwa daripada Mekah. Mufti bin Baz waktu tu. Jadi fatwa tu viral lah. Viral zaman dulu lah. Bukan viral zaman sekarang. Macam viral ada lah orang kongsi-kongsi macam mana. Bukan dalam Facebook apalah. Zaman tu. Kongsi-kongsi sampailah maklumat tu kepada Jabatan Mufti Perak. Maka almarhum Datuk Harusani pun keluarkan kenyataan membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i. Jadi masuklah paper pertembungan pandangan antara Mufti Mekah dengan Mufti Perak waktu tu. Tahun 97 gitulah. Saya masuk Universiti Malaya tahun 96, tahun kedua waktu tu. Ialah tahun 97. Waktu tu Ustazah Yasirah comel-comel lagi di Universiti Malaya tu. Kacau Ustazah Yasirah sikit. Dia belajar kat Universiti Malaya juga sama dengan saya. Okey, baik. Jadi Dr. Mahmud Zuhdi tanya kami dalam kelas. Lepas tu dia pun bagi arahan. Rifqi, awak buat tajuk Rongga dalam ibadat puasa. Minggu depan awak kena bentang. Waktu tu bayangkan susah nak cari maktabah tak macam sekarang. Sekarang ada maktabah Syamilah. Saya pun buat lah dan saya bentang. Bentang dan Dr. Mahmud Zuhdi puas hati dengan pembentangan tersebut. Jadi apa yang saya bentang tu, saya bentang semula sekarang. Maksud rongga dalam ibadat puasa. Apakah rongga? Apakah rongga? Yang ni kita akan bincang. Okey, rongga tu ialah bahagian dalaman tubuh manusia. Ini termasuk rongga dalam bahasa Arab al-jawfu. Ini termasuklah mana-mana saluran yang membawa sesuatu hingga ke bahagian dalaman tubuh seperti mulut. Bagaimanapun setiap mazhab yang 4 ada perincian lanjut yang berbeza-beza. Tengok ulama Syafi'i. Yang ni kita pegang ni. Ulama mazhab Syafi'i umumnya menetapkan mulut, hidung, telinga, kemaluan dan dubur sebagai rongga terbuka yang menjadi saluran yang membawa kepada jauf. Jauf tu asal makna perut. Rongga ke arah perut. Maka apa sahaja yang dimasukkan hingga melepasi rongga tersebut sampai ke dalam, maka hukumnya membatalkan. So, mulut sampai ke halqum dalam tu, batal. Walaupun tak sampai ke perut. Walaupun tak sampai ke perut. Asal lepas je, sama juga hidung masuk dalam, batal. Telinga pun masuk dalam, batal. Dubur pun masuk dalam, batal. Itu pandangan siapa? Pandangan mazhab Syafi'i. Ini yang kita pegang. Mazhab Syafi'i. Baik. Okey, kita tengok keluasan fiqh. Sebab kita ni belajar. Habis keluar pula kenapa swab test tak batal pula. Mufti cakap. Baik, kita tengok lagi. Pandangan pertama. Itu pandangan pertama. Saluran. Asal masuk saluran, lebih had saluran tu, maka dianggap sebagai lepas rongga. Pandangan kedua, perut saja. Rongga al-jawfu huwal batnu. Pendapat ini diutarakan oleh sebahagian ulama mazhab Hambali dan Maliki. Kesan daripada pandangan ini, jika sesuatu itu memasuki badan tetapi tidak sampai ke perut, maka puasa tidak batal. Tak batal sebab tak sampai ke usus perut. Yang inilah yang ambil pandangan mengatakan inhaler tu dia tak sampai perut, dia sampai setakat paru-paru je. Rongga nak luaskan paru-paru. Inhaler dalam bahasa Arab dia panggil bakhahu ar-rabwi. Mana dia masuk inhaler tu terbuka sikit saluran dan dia hanya melekat kat situ saja. Maka tak sampai perut. Maka tak batal lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i batal lah sebab dia lebih daripada apa? Saluran tu. Gitu. Yang ni kena sampai perut. Adapun dubur pula dia usus kecil. Dubur ni dia panggil usus kecil. So usus kecil ni dia bersambung dengan perut. So dia perut juga. So kalau masukkan ubat kat dubur, contoh orang buasir ni,
dia ada satu jenis ubat putih untuk sekat pendarahan tu. Jadi ataupun Panadol lah, macam budak-budak kan yang payah nak telan ubat kan, dia masuk ikut dubur. Ubat ikut dubur. Jadi letak dubur tu dia tak sampai ke perut, tapi dia dianggap perut dah. Jadi dalam mazhab ini juga dianggap batal kalau ikut kat dubur. Jelas. Pandangan yang ketiga, pandangan baru. Bahagian perut tempat penghadaman makanan sahaja. Ini pandangan ketiga. Pendapat ini dirumuskan oleh beberapa orang ulama, antaranya Dr. Yusuf Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi, nama betul dia Al-Qaradawi. Waktu dia datang ceramah di UM, orang panggil dia fa nufaddilu fadilat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia bangun, dia tegur. Nama saya bukan Yusuf Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi, dia kata. Kesannya puasa hanya terbatal apabila sesuatu masuk hingga sampai ke tempat tersebut. Jadi, jika semata-mata melewati halkum atau memasuki dubur atau seumpamanya, tidak batalkan puasa. Kena perut betul. Tempat hadam je. Jadi ada 3 pandangan. Sebab ada 3 pandangan ni lah berbeza-beza hukum yang berlaku pada zaman ini. Jelas. Jadi kita dalam fiqh mazhab Syafi'i ini boleh dikatakan batal lah. Asal sebab tu kita pula kenapa soalan seterusnya, adakah semata-mata masukkan sesuatu ke dalam rongga membatalkan puasa atau kena makanan sahaja? Ni satu lagi. Contoh, masukkan kamera. Dia panggil minzar, kamera. Masukkan kamera. Contoh, saya pernah masuk skop endoskopi. Nak cek usus. Maka dia masukkan kamera dalam dubur sampai ke perut. Dia kamera tu bukan makanan. Batal tak puasa. Dia bukan makanan, masuk ke dubur sampai ke perut, sampai ke usus. Jadi batal tak puasa saya. Maka dalam mazhab Syafi'i, apa sahaja, makanan atau bukan, ini pendapat majoriti ulama silam termasuklah mazhab Syafi'i. Kerana mereka menilai menahan diri daripada makan dan minum ketika berpuasa dari sudut ta'abbudi, terima sebagai ibadat tanpa ada justifikasi illah atau rasional. Yang ini kena belajar maqasid syariah baru faham. Gini, dalam ibadat kita ni, Syatibi kata, ibadat kita ni ada 2 jenis. Satu boleh difikir objektif, satu lagi tidak boleh difikir objektif. Ibadat ni, contoh, kenapa semayang subuh 2 rakaat? Itu tidak boleh difikir objektif. Itu ta'abbudi. Terima semata-mata Tuhan suruh. Terima semata-mata Tuhan suruh. Okey, itu dipanggil ta'abbudi. Satu lagi boleh difikir objektifnya. Contoh boleh difikir objektifnya, sugi. Sugi Nabi guna kayu. Bila Nabi guna kayu, adakah zaman sekarang kena guna kayu saja boleh dianggap sugi? Jawabnya tak, sebab kayu tu objektifnya untuk membersihkan. So buruh gigi pun termasuk dari kalangan sugi juga, walaupun bukan kayu sama dengan zaman Nabi. Itu dia panggil boleh difikir objektif. Itu dia panggil ma'qulul makna. Satu lagi ghairu ma'qulil makna. Jadi ulama-ulama Syafi'i kata puasa ni ghairu ma'qulil makna, tidak boleh difikir objektif dia. So kalau Tuhan kata tak boleh makan apa-apa, kau nak makan kayu pun tak boleh, kau nak makan kau nak makan kamera pun tak boleh, asal nama makan tak boleh. Itu kata ulama Syafi'i. Boleh faham? Kata ulama satu lagi pula dia kata, hanya makanan dan minuman saja yang masuk ke dalam perut yang dianggap batalkan puasa. Sebab Allah Ta'ala larang makan, Allah Ta'ala larang minum supaya mencapai objektifnya, supaya orang ni lapar, supaya orang ni dahaga, baru dia dapat tahu susahnya orang yang tak ada makanan. Jadi 2 pandangan lah. Jadi kerana perbezaan pandangan inilah, dalam mazhab Syafi'i, endoskopi batal. Dalam mazhab contoh Dr. Ahmad dengan Dr. Abdullah bin Hamad As-Sakakir, dia kata tak batal. Sebab masuk, keluar, tak batal. Dan satu lagi nak sebut. Dan pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i ini adalah, adalah
berdasarkan ihtiyat, berhati-hati. Kan kita terkenal mazhab Syafi'i ini mazhab yang amat cermat. Jadi dia kata tak usahlah kok batal. Padahal tidak ada pun dalil mengatakan batal, tapi atas dasar kecermatan. Oleh kerana atas dasar kecermatan itulah kita akan tengok bab rongga dalam fiqh mazhab Syafi'i, dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Saya bagi contoh. Ini kita i'anatul talibin ala halli alfazi fathil mu'in. Wa qaulul qadi, kata qadi. Qadi ni kalau dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, kalau istilah qadi maksud dia Qadi Husin. Apa kata Qadi Husin? Al-ihtiyatu, untuk cermat, untuk berhati-hati, ayyataghawwata bil laili. Kalau orang puasa, baik buang air besar malam. Jangan buang air besar siang. Ni. Sebab unsur berhati-hati itu tinggi. Muraduhu, maksudnya anna iqa'ahu fihi, sesungguhnya berak pada waktu malam. Puas hati sikit ceramah. Iqa'uhu, mewujudkan berak tu, fihi fil laili, pada waktu malam, khairun, lebih baik daripada fin nahar, pada waktu siang. Baik buang air besar pada waktu malam daripada waktu siang. Why? Li'alla yasila syai'un ila jawfi masrabatihi, supaya tak masuk semula najis ke rongga dubur dia. Masrabah ni tempat keluar, dubur dia. Itulah penyebabnya orang kita kat Nusantara ni sensitif sangat. Sebab mazhab Syafi'i amat cermat. Itu kesimpulan yang saya buat ketika saya bentang. Itulah. Dan Ustaz, ini kita Arab Ustaz. Tak apa, kita bawa kitab Melayu. Kitab yang dipegang oleh oleh sekolah agama Johor. Kitab apa? Matla'ul Badrain. Tuan-puan tengok Matla'ul Badrain. 10 perkara yang batalkan puasa. Matla'ul Badrain ni yang saya ambil ni adalah yang sudah diperbaharui oleh mufti wilayah. Okey, memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja walaupun sedikit, seperti sebiji lenga. Lenga ni bijan lah. Masuk sikit pun. Atau setitik air, atau menelan kahak yang telah dikeluarkan hingga had yang zahir, iaitu makhraj ha. Bukan makhraj ha, makhraj kha. Kha atas lagi. Maknanya kahak tu dah keluar lebih daripada tempat keluar kha tu. Atau, ni sedap ni. Atau memasukkan kembali tahi sembelit selepas daripada keluarnya. Batal puasa. Jelas tak? Jadi kita ni sebab kita pegang yang ni dan mazhab Syafi'i cermat sangat, tu yang jadi nak korek telinga tak boleh, apa semua tak boleh kan. Itulah kesimpulan yang saya buat ketika saya bentang tu. Baik. Jadi tak apalah, itu pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i yang kita belajar. Kita terima, alhamdulillah, tak apa. Cuma bila sekarang, zaman sekarang ni zaman dah zaman sekarang ni zaman pengkajian yang mendalam. Jadi bila zaman pengkajian yang mendalam tu keluar hukum swab test, macam mana buat swab test. Okey, jadi bila keluar hukum swab test tu, keluarlah pandangan ni Darul Ifta Al-Urduniyah. Darul Ifta Al-Urduniyah, Darul Ifta bukan Darul Ifta, Darul Ifta. Darul Ifta ni pejabat fatwa Jordan. Raddat ala su'alin, jawab satu soalan, wa radduha haula hadzal amri, dan jawapannya isu swab test. Haitsu qalat, yang mana pejabat mufti Jordan kata, min khilalil bahthi wan nadhari was su'ali, setelah dilakukan perbincangan, perbahasan, tengok molek-molek, dia kata tabayyana lana, jelas bagi kita, anna fahsal quruna, sesungguhnya swab test la yuftirus saim, tidak membatalkan orang yang berpuasa. Kenapa? Lianna adatal fahsi al-jaffah, sebab alat nak swab test yang kering itu, allati tudkhalu minal anfi, yang dimasukkan dia dalam hidung, la tasilu ilal halqi, tak sampai kepada halqum, wa ma kana kadzalika fala yu'tabaru minal mufattirat, dan dia tidak dianggap sebagai benda yang membatalkan. Baik, lagi wa tabaat qailatan, dan dia tambah lagi.
Ishtarata as-sadatul malikiyah, ulama-ulama fiqh mazhab maliki telah memberikan syarat fil muftir, fil mufattir atau fil muftir, pada perkara yang membatalkan puasa, an yasila ilal jawfi, benda tu kena sampai ke perut. Kan saya sebut tadi, mazhab Syafi'i tak sampai ke perut. Mazhab Syafi'i asal ke dalam je. Washtaratal Hanafiyah, mazhab Hanafi pula membuat syarat kena benda yang dimasukkan tu duduk situ. Istiqrarud dakhili fil jawfi, letak swab test tu, benda tu duduk situ, tak keluar-keluar dah. Faham tak? Letak, tak keluar-keluar. Ni dah letak, ambil balik, keluar balik. Wa alla yabqa syai'un minhu fil kharij. Syarat dia kena duduk situ dan tak ada benda yang yang duduk luar. Jadi bila kita juluk kat hidung tu, masuk sikit, kat luar ni boleh pegang lagi dia punya pangkal tu. Jadi dia kata wakilas syartaini la yatawafarani fi amaliyatil fahsi. Jadi dua-dua syarat ni, iaitu syarat untuk sampai ke perut pun tak, syarat benda tu duduk kekal dalam tu pun tak, maka dia tidak membatalkan puasa. Ini pandangan yang dikeluarkan oleh fatwa Jordan dan fatwa apa? Fatwa Kelantan pun gitu, fatwa Malaysia pun gitu. Jadi maksud rongga ni sebenarnya satu benda yang panjang perbincangan, sebab dia berbeza, mazhab Syafi'i, mazhab semasa dia berbeza. Jadi kalaulah kita mengajar pelajar, kita kena ajar mazhab Syafi'i lah. Kita mengajar pelajar, kita kena ajar mazhab Syafi'i lah. Tapi pula tu. Tapi ni yang saya takut nak sebut tapi ni. Orang kata saya ni tak berpegang dengan mazhab Syafi'i ke apa. Tapi dalam kes perubatan dia ada satu. Dia ada satu ni. Saya baca buku ni. Ni. Nama dia Fiqhu Nawazil Siyam. Ni fiqh. Fiqh isu-isu semasa tentang siam. Tentang siam ni maksud dia tentang puasa. Dia ada satu buku yang dibentangkan di Majma' Fiqh. Majma' Fiqh ni akademi fiqh antarabangsa. Dibentangkan. Dan saya rasa benda ni kena bentang pada ustaz-ustazah supaya kita ni terbuka sikit. Ni. Fiqh isu-isu semasa puasa dibentang oleh Dr. Abdullah bin Hamad As-Sakakir. Isu pertama, dia ada 20 lebih isu ni. Isu pertama, isu inhaler. Bakhakhur rabwi. Maka dia pun syarah inhaler apa-apa semua. Kesimpulannya pada pandangan dia, inhaler tidak membatalkan puasa. Sebab ambil pandangan tadi lah. Panjanglah. Isu pertama. Isu kedua, ubat yang letak bawah lidah bagi pesakit jantung. Sakit jantung kan dia ada ubat dia kemam letak bawah lidah. Apakah batalkan puasa? Dia kata tidak membatalkan puasa. Jadi bila saya tengok kajian-kajian terkini ni, saya rasa kita kena bentang juga kajian-kajian terkini ni. Bukan kita membelakangkan mazhab Syafi'i, tapi dalam ni sebab dicampur dengan doktor-doktor juga. Dan pembentangan ini sudah dilakukan oleh Dr. Ahmad As-Sakakir di Majma' Fiqh Dunia. Majma' Fiqh Dunia. Jadi ulama-ulama semua 4 mazhab lah. Jadi benda-benda macam ni, sebab itulah bila isteri saya dulu, ada satu kali isteri saya, bulan Ramadan, dia sakit telinga. Tahun 2007. Saya duduk kat Mekah waktu tu, buat umrah. Tahun 2007. Dia kata dia sakit telinga ni, dia kata sampai dia pekak sebelah. Tak dengar. Sampai dia telefon saya kat Mekah waktu tu. Bang, doa lah depan Kaabah, dia kata. Saya sakit telinga ni, tak dengar sebelah. Macam pekak sebelah. Saya kata gini, awak doa sendiri. Awak doa sendiri. Macam mana doa sendiri? Saya doa dah. Kejap lagi awak doa sendiri. Saya pun ambil waktu tu telefon Nokia. Saya buat loudspeaker. Saya suruh dia cakap depan Kaabah. So suara dia kat Johor ni sampai depan Kaabah. Dia pun doa, ya Allah ya Tuhanku, biarlah aku ni sehat. Nangis dia, sedih dia. Sebab suara dia sampai depan Kaabah. Waktu dia tengah doa tu, orang Turki, orang Arab ada sebelah. Saya buat gitu kan, kat depan Kaabah. Orang Arab pun cakap, "Mada taf'al?" Saya kata, "Zaujati fi Malaysia turidu an tad'a amam al-Kaabah wa sawtuhu ya'ti amam al-Kaabah." Masya Allah, fikrah jayidah. Dia kata idea yang bagus, dia kata. Baik. Jadi bila saya balik tu, saya bawa lah dia pergi jumpa pakar ENT lah. Betul? ENT tak? Ya, betul lah. Pakar ENT di Jalan Harimau.
pakai ENT pun masukkan alat dalam telinga dia. Bulan puasa, bulan Ramadan. Saya pergi umrah Ramadan sempat 3 hari. 3 hari pertama Ramadan. Lepas tu saya balik. Masukkan dalam telinga dia. Kemudian masukkan air, bersihkan. Bersihkan. Kemudian balik bagi ubat. Kemudian telinga dia, Alhamdulillah sampai sekarang tak pekak, comel, lagi cerah telinga dia. Habis RM600. Lepas tu dia tanya saya, bang, puasa ni batal tak? Batal tak? Dia tanya saya. Saya kata tak apalah, kita ambil pandangan tu tak batal lah. Tak sedap lah bang, tak batal. Sebab apa? Sebab dia keluar dan dia masukkan, dia keluarkan balik air tu. Sebab dia nak bersih kan. Dia nak bersih. Dan dalam kitab fiqh, dalam kajian ni menyatakan, kalau dia sampai ke halkum pun sikit sangat, tak sampai ke perut. Kalau sampai, dia sebab sikit sangat. Dalam saya cakap gitu kat dia, bincang-bincangan dia, tak apa lah, abang cakap gitu. Nasib baik dia kahwin dengan ustaz. Jadi saya kata tak batal lah. Tapi kalau nak qada tak apa. Tapi kalau saya tak usah buka lah, sayang. Sayang kenapa? Sayang sebab bulan Ramadan ni besar pahala. Saya kata gitu kat dia. Jadi dia tak buka lah sampai sudah. Tak buka. Tapi saya rasa dia qada. Qada nak? Rasa dia qada juga, tak sedap lah bang. Tapi dia tak berbuka gitu. Tapi dia qada, biarlah niat qada. Kalau puasa tu jadi, dia jadi sunat juga. Dia Yelah orang perempuan ni dia halusi sikit. Dia orang Syafi'i kuat kan. Jadi macam itulah. Saya pula tak apa dah saya kata. Itu pandangan. Jadi benda-benda macam ni adalah kajian-kajian yang terkini. Jadi swab test dia ambil yang tu lah. Ambil pandangan-pandangan inilah. Swab test. Jadi kalau inhaler 12 mufti di Malaysia batal. Inhaler ni. 12 mufti di Malaysia batal. Okey. 2 mufti tak batal. 12 mufti di Malaysia batal, 2 mufti tak batal. Okey. Di mana tu tak batal? Nanti dulu. Laju Ustaz Yasirah ni. Semua mufti kata batal, 2 mufti yang kata tak batal ialah mufti wilayah dalam irsyad fatwa dia dan juga mufti Perlis. 2 tu tak batal. Jadi bila ada orang Johor sakit dia nak sakit asma ni, dia datang jumpa saya, dia kata, ustaz, saya ni asma ustaz. Kalau saya nak qada puasa ni sampai bila tak boleh qada. Tapi saya hanya kena ambil inhaler je. Saya ambil inhaler, saya boleh puasa ustaz. Saya kadang-kadang tak seronok juga ustaz, tak puasa ustaz. Waktu tu belum puasa lagi. Anak-anak semua puasa, isteri semua puasa, saya tak puasa, tak seronok. Saya nak puasa ustaz. Boleh tak ustaz? Tapi tanya ustaz lain semua dia kata tak boleh sebab bayar fidyah lah, sebab awak tak wajib puasa. Saya duduk diam, termenung. Kita Pak Imam tak nak suruh saya sama mana. Waktu tu fatwa ni belum keluar lagi. Fatwa mufti wilayah belum keluar lagi. Dah meninggal lah pakcik tu. Lepas tu saya pun fikir, saya pun buka kitab, tu. Ada ulama' mengatakan tak batal. Saya pun cakap pada pakcik tu, pakcik gini, ambil pandangan ni pakcik. Pakcik nak puasa Nak puasa. Saya kata pakcik puasalah. Pakcik ambil pandangan puasa tak batal. Tetapi pakcik kena hormat fatwa Johor. Sebab fatwa ke Johor kata batal. So macam mana? Pakcik puasa, minta dengan Allah agar Allah Ta'ala terima puasa pakcik. Sebab pakcik orang baik. Memang dia ahli masjid. Memang ahli jemaah Masjid Tamayu. Memang dia soleh lah. Orang soleh. Cuma dia asma je. Jadi lepas ni pakcik bayar fidyah. Kenapa pula saya kena bayar fidyah? Kita hormat fatwa Johor, dia kata orang yang ni batal. Bila batal, pakcik tak layak puasa dan pakcik kena bayar fidyah. So pakcik bayar fidyah tu kerana menghormati orang Johor. Fidyah tak banyak pakcik. Lebih kurang 700 gram sehari je. Maknanya lebih kurang 20 kilogram cukuplah untuk sebulan. Pakcik ambil beras 20 kilogram, pakcik beli 2 kampik, pakcik bagi pada orang miskin. Pakcik kata, ini ya Allah, ini fidyah aku kerana aku menghormati pandangan ulama' Johor. Tapi aku puasa kerana aku anggap puasa aku tak batal, kerana aku ikut pandangan ulama' yang mengatakan tak batal. Antaranya fatwa Brunei, tak silap saya tengok waktu tu fatwa Brunei, fatwa Singapura tak silap. Fatwa Arab ada jugalah. Lepas tu dia punya gembira dapat puasa, dapat beraya, jumpa saya, peluk, terima kasih ustaz, nikmatnya puasa tahun ni. Jadi
Jadi boleh tak kita ambil pandangan sebegitu soalannya? Saya kata boleh kerana ini yang dibuat oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Apa Syekh Said Ramadan Al-Buti buat? Di Syria, terkenal Syekh Said Ramadan Al-Buti bila dia semayang Jumaat di masjid dia, lepas semayang Jumaat dia semayang Zuhur. Sebab bagi pandangan dia semayang Jumaat dia tak sah. Sebab bagi pandangan dia semayang Jumaat dia tak sah, tapi kerajaan telah wartakan sah. Dia macam ginilah, macam sekarang corona kan. Sekarang corona. Bila corona sekarang 12 orang telah difatwakan sah semayang Jumaat. Contoh ada 12 orang sah semayang Jumaat kan. Baru ni kan. 12 orang tidak 40. Ada sebahagian ustaz bila kerajaan kata 12 orang sah semayang, dia ni sebab dia ni baca kitab 40 je. Jadi dia rasa tak senang duduk. Tapi bila kerajaan dah kata boleh semayang dengan 12 orang, dia semayang dulu Jumaat 12 orang. Kemudian lepas tu dia semayang pula Zuhur seorang-seorang dia. Kenapa dia semayang Zuhur? Sebab dia menghormati pandangan kerajaan yang mengatakan 12 orang pun sah Jumaat, dan dia semayang pula Zuhur kerana dia menghormati pandangan kitab fiqh yang dia belajar, tak boleh, kena 40 baru sah. So dia semayang Zuhur pula. Dia panggil Zuhur ihtiyati. Jadi dia buat gitu. Jadi Syekh Said Ramadan Al-Buti buat di Syria, maka tak salah lah kalau saya bagi pandangan tersebut kepada pakcik ni. Okey, kita kena hormat fatwa, dan fatwa tak salah kerana fatwa merupakan penyelidikan hukum yang dikeluarkan berdasarkan mazhab Syafi'i. Tak salah. Tapi kena hormatlah fatwa. Macam tu. Jelas. Jelas dah tu, cukup lah malam ni. Padah dah. Banyak lagi ni. Tapi saya nak cerita. Sekejap. Saya nak cerita satu lagi. Saya rasa perlulah kita para asatizah ni baca ni. Kena baca ni. Ni baca apa ni? Baca ke apa ni? Kau ni? Fiqhun nawazil as-siyam. Saya baru nak cadang. Saya baca ustaz bentang lah nanti satu slot kelas. Yalah, maknanya baca isu ni dia memang isu kan? Oh, banyak. Ni isu kedua. Pil bawah. Okey. Isu ketiga minzarul maidah. Minzar maidah tu endoskopi. Minzar tu kamera yang masuk macam saya buat bulan puasa tu lah. Saya buat endoskopi tu lah. Batal tak? Jawabnya tak batal. Alah, itu saya cakap yang ustaz cakap yang terkini ni. Nanti yang terkini lah ni. Lepas tu isu-isu ni. Tak saya baca sendiri tak payah aku. Jadi panjang lah isu ni, sampai 20 isu. 20 isu kan. Ghazatut takhdir. Gas yang menyebab ni bius. Kan? Bius. Tak sedar. Macam mana? Ustaz ni boleh buat seminar ni Ustaz. Webinar. Dah satu kerja lah pulaknya nak study. Taklah seorang satu lah. Jadi saya cadangkan seorang ustaz ambil satu isu. Macam tu. Saya satu isu, Ustaz Ali satu isu, Ustaz Zahira satu isu. Jadi cepat siapnya. Habis semua isu 2 hari siap. Kita pandai suruh pelajar jadi guru muda. Pandai. Apa guru pelajar tu apa istilah dia? Guru muda lah. Abad 21 tak? Guru muda, lepas tu suruh pelajar bentang orang yang belajar. Pandai pula kau suruh budak buat, aku suruh kau buat. Buat seminar. Kan? Nanti saya susun Ustaz kumpulan. Tapi saya mungkin tak. Yalah, saya suka sebab saya baca. Saya ucapkan terima kasih lah sebab buat program macam ni. Saya terpaksa baca dan saya baca tadi, saya menarik. Amat menarik. Fiqhun nawazilus siyam. Dan ada banyak lagi lah benda-benda dalam yang saya baca tadi, tapi tak sempat habis lagi lah. Sampai terfikir bagus juga bentang untuk percambahan minda. Tapi kita kena ingat bahawasanya kita ni tetap dengan mazhab Syafi'i. Okey, faham. Tapi ini mazhab campur-campur dah ni. Ini bukan. Ini adalah kesimpulan hukum. Sampai ada peratus. Contoh dia kata kenapa titik air ke dalam telinga tak batalkan puasa. Sebab mengikut kajian doktor, air bila titik kat telinga dia masuk tak sempat sampai ke perut sebab dia hanya 0.6%. Tak sampai. Dia pandangan pakar. Dia pandangan pakar. Jadi sedaplah kita baca. Dan benda-benda macam ni sebenarnya sebab fix masa kan. Sebenarnya kena banyak buat
saya pernah anak murid saya jadi pegawai buhus. Saya tak nak sebutlah di Jabatan Mufti mana. Pegawai buhus. Pegawai buhus ni maknanya pegawai yang kerja dia sebagai pengkaji. Dialah yang buat kertas kerja, mufti akan check, akan keluar fatwa. Jadi pegawai buhus ni, bila dia tak boleh nak buat, dia call saya. Dia call saya tanya, Ustaz ni tajuk ni, anak murid saya. Saya kata, hantar mampu tak nak buat, berat tajuk ni. Hantar ada tak kitab-kitab? Dia kata, anak tu lah, anak dah 3 kali dah masuk hospital sebab depression yang melampau. Tak boleh buat, masuk hospital 3 kali dah. Sebab saya tengok dalam Facebook dia masuk hospital. Jadi saya kesian kat awak. Justru macam mana? Saya nak pindah lah, tak boleh duduk lah sini Ustaz. Berat sangat kerja. Nak bagi tahu, kadang-kadang pegawai buhus yang dilantik tu, di setengah-setengah tempat lah, tak mampu pun nak buat benda-benda macam ni. Tu saya sebut contoh lah. Tak sebutlah mana-mana. Tapi saya berkata, kenapa tak sepatutnya benda ni berlaku sebab benda ni fatwa tau. Besar je kena ada pegawai buhus yang memang minat benda-benda macam ni. Lepas tu saya pun pergilah bentang tempat tu. Bentang saya pun offer lah. Ambil saya lah jadi pegawai buhus, tak apalah 41 pun. Tak apa, 41 pun tak apa. Saya sekarang 48, 41 pun tak apa. Pegawai buhus. Kenapa? Kerana kita nak, kita minat. Tak apalah 41 pun. Lepas tu diam je, mufti pun diam je. Kalau panggil di sana dah, seronok sikit bentang. Sebab minat kita. Baik. Okey, soalannya. Insulin. Soalan, macam mana bagi kenciman ni suntik insulin tak batal puasa? Insulin tak batal puasa sebab dalam mazhab Syafi'i, saya nak sebut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang batal puasa ialah melalui rongga terbuka. So suntikan tidak melalui rongga terbuka. Yang rongga terbuka yang tadi, yang saya sebut tadi. Telinga, hidung, mata, mulut, dubur dan kemaluan. Tu je yang membatalkan puasa. Itu dalam mazhab Syafi'i. So dalam mazhab Syafi'i, kalau ambil ubat, letak kat dubur, batal. Sebab dah masuk kat rongga. Tapi tapi dalam mazhab Syafi'i, suntik tak batal. Okey. Tetapi dalam kajian ni pula, ni satu. Ni nak bagi tahu bukan kajian ni nak mengatakan kajian ni lebih longgar, tak. Kenapa saya kata kajian ni tak lebih longgar, tapi kajian ni merupakan kajian yang lebih relevan dengan semasa. Okey, dalam mazhab Syafi'i kalau orang tu sakit, contoh orang sakit di hospital, dia tak boleh makan kat hospital, masuk hospital tak boleh makan, dia masuk air tak? Betul tak? Dia masuk air. Baru nak tanya. Masuk air kan? Ya. Masuk air ni adalah air yang dimasukkan glukos untuk memberikan tenaga, tapi tidak melalui rongga terbuka, tidak melalui mulut, tidak melalui hidung, melalui salur darah. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal, walaupun kau tak letih. Memang tak letih, saya tahu sebab saya masuk hospital. Saya masuk hospital ketika saya sakit masuk hospital tahun 2014. Saya masuk hospital, saya tak boleh makan. Sebab saya kan ada pendarahan usus, tak boleh makan. Jadi doktor hanya masukkan air melalui saluran darah. 3 hari tak makan nasi, tak lapar. Tak lapar. Okey je. Waktu tu seorang pensyarah daripada Universiti Teknologi Malaysia datang ziarah saya. Itu saya tak makan. Tak makan dah. Berapa hari? 3 hari. Tak letih. Kenapa? Ni makanan ni. Saya pun jari saya, ni makanan. Dan Ustaz, saya bagi tahu kepada dia. Saya secara peribadi, saya kata benda ni membatalkan puasa. Secara peribadi, saya kata. Ustaz, tak batal lah mazhab Syafi'i. Saya kata batal. Kenapa? Sebab hilang maqasid puasa. Bila saya tengok kajian yang saya bentang ni, Fiqh Nawazil Siyam, dia memfatwakan batal. Sebab dia telah mengambil sifat makan. Walaupun makan tidak melalui mulut dan tidak melalui rongga. Tapi dia mengenyangkan dan tidak meletihkan. Faham tak maksud saya? Jadi maknanya kajian ni bukan kata nak melonggarkan. Bahkan kajian ini sebenarnya menyempitkan juga sampai suntik air melalui darah juga membatalkan puasa. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak batal. Tapi kalau masuk kamera pula, dia tak batal. Mazhab Syafi'i batal. Nampak tak? Nampak tak? Keluasan fiqh. Dan sebab tu saya lebih suka benda-benda macam ni dibincangkan secara meluas dalam masyarakat. Ini kan ada nilai intelektual kan. Nampak cerdik kan. Nampak tak cerdik Ustaz-Ustazah kalau bincang benda ni? Nampak cerdik. Nampak cerdik tak? Nampak cerdik. Baik, nampak cerdik. Daripada duk bincang malam Jumaat bid'ah, baca Yasin. Tu. Tak cerdik sangat lah tu. Cukup.
Malah talqin bid'ah tu tak apa cerdik mana tu. Jadi saya tak naklah ustaz-ustaz GPI Johor ni tergolong dalam golongan yang tak berapa nak cerdik. Kita nak cerdik Nak sikit. semua cerdik. Gitu. Tapi nak cerdik tu kena kerja lah sikit. So saya bagi tugasan 20 orang ustaz-ustazah akan bentang satu Ustazah isu. tak ada, ustaz je. Tak apa, satu isu. Jadi soalan Intan Noliana, dalam mazhab Syafi'i pesakit kencing manis tidak batal kerana insulin. Dan insulin tidak membatalkan. Pertama, dia bukan untuk makan. Insulin ni bukan mengenyangkan, tapi insulin ni adalah untuk mengurangkan kadar gula. Betul tak? Bukan untuk mengenyangkan. Jadi pada pandangan saya, kalau tengok fatwa mazhab, fatwa baru pun tak batal. Walaupun kerana fatwa baru kata hanya ada unsur taghziyah. Taghziyah makan yang mengenyangkan. Barulah batal puasa. Walaupun tidak melalui rongga terbuka. Gitu. Boleh? Okey, Ustazah Maisurah kata setuju. Setuju apa ni? Dia nak lari awal lah tu. Kan dia setujulah. Ustaz-ustaz je yang akan bentang. Kita orang support. Okey, tak apa. Betul tak, Mas? Kan? Okey, setakat tu dulu hari ni. Nak cerita bab fidyah apa semua panjang. Tapi kesimpulannya saya rasa jelas betul kot isu-isu yang dibincangkan malam ni, supaya kita, tapi kalau kita ngajar pelajar tanya contoh kenapa swab test kata tak batal puasa, mungkin kita kata ini pandangan semasa berdasarkan pandangan mazhab-mazhab. Kena cerita lah sikit. Sebab apa? Kenapa inhaler ada ulama kata batal, ada ulama kata tak batal? Sebab tadilah. Sebab ada ulama mentakrifkan rongga, mufti Malaysia mentakrif. Tak boleh kira pelajar ni dia baca. Kenapa saya baca irsyad fatwa kata tak batal, irsyad fatwa Johor kata batal? Sudah peninglah kita. Peninglah kita. Jadi hari ni kita dah ada jawapan. Irsyad fatwa Johor kata batal inhaler kerana dia mengambil pandangan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan lebih saja daripada had rongga tu dah membatalkan. Adapun mazhab irsyad fatwa wilayah, dia ambil pandangan majma' fiqh semasa. Jadi dua-dua betul. Jadi macam itulah. Ini mungkin pelajar-pelajar SMKA lah. Ustaz, yang ni tak ada kot Melayu Kot Arab je. Tahu tak jumpa harap. Baik, soalan buasir, pesakit buasir. Pesakit buasir ni, okey, bagus soalan. Soalan amat bagus. Baik, soalan bagus. Buasir, pesakit buasir, dia dah keluar, jolok masuk balik. Baik. Tak apa, saya nak tunjuk sekejap. Jolok masuk balik, samalah juga dengan tadi kan, najis tu kan. Najis tadi kan, dalam kitab Matla'ul al-Badrai, ingat saya sebut kitab Matla'ul al-Badrai tadi. Matla'ul al-Badrai kata memasukkan tahi yang sembelik tu. Baik, tak apa. Tak apa, nanti kejap saya tunjuk dulu sebab saya dah baca tadi sikit. Saya tunjuk dulu kejap, nak cari. Saya dah baca sikit tadi, jadi saya akan tunjuk dalilnya. Kesimpulan dalilnya tak batal. Gitu dulu. Dalilnya tak, kesimpulannya tak batal. Dalam fiqh mana? Dalam kitab I'anatut Talibin mengatakan tak batal. Ya Allah Ta'ala, dia tanya soalan yang saya baru je baca. Cantik lah. Baik. Ni. Kejap. Saya stop sharing yang ni. Saya share yang baru untuk jawab apa yang ditanya oleh sahabat kita ni. Siapa dia ni? Ustazah Fazilah Sawani. Ni. Minta maaf lah kecil pun tak apa. Baik, saya nak sebut ni apa nama yang tadi yang saya nampak tak? Nampak Ustazah Fazilah? Nampak. Ni. Yang tadi wa qaulul qadi, kata Qadi Hussein, untuk untuk selamat berhati-hati hendaklah dia buang air pada waktu malam. Itu supaya tak ada unsur kacau rongga itulah. Walau kharajat maq'adatu mabsurin. Kalau keluar mabsur tu buasir lah. Kalau keluar alat buat dubur buasir tu keluar, lam yuftir bi'audiha.
tidak terbatal puasa dengan dia masuk semula. Contoh orang puasa ni ada dua cara. Sama ada dia keluar, lepas tu kemuk masuk. Biarlah. Orang minta maaf lah. Orang puasa ni dubur dia keluar, dia pun kemut masuk. Bila kemuk masuk tu tak batal dia kata. Kadza in a'adaha bi usbu'ihi atau bi isbi'ihi. Begitu juga kalau dia masuk balik dengan jari dia pun tak batal. Littirarihi ilai, sebab terdesak sangat. Tak kan nak duduk gitu je. Faham? Jelas? Tu jawab kitab tu. Wow, puas hati. So tak batal. Okey, Ustazah Fadilah, puas hati? Tak batal. Okey, jelas. Okey, cukup lah tu kot. Ada lagi soalan? Sebelum kita tutup. Dah sampai 10, cukup lah sejam lagi ni. Penat tadi dah kuliah dah. Okey, Ustazah. Sama-sama Ustazah. Okey. Tak ada dah. Ustaz, jika orang tak niat sebulan dan tak niat malam sampai pagi, kira puasa juga ke? Yang ni yang payah ni. Dia tak niat langsung. Dia gini, niat ni. Saya bila orang tanya soalan ni kan, saya tanya. Tak ada terlintas langsung ke nak buka puasa, nak puasa esok? Tak ada Ustaz. Contoh niat lah. Contoh, waktu kita berbuka tu, sedap berbuka. Hari ni ayam percik. Esok kita buka ayam bakar pula. Ada niat dah tu nak puasa esok. Faham maksud saya? Tak ada ke berbual kita tengah duk makan sedap-sedap. Atau ada lati. Lati kita lah lati. Tak usah cakap lati. Hari ni ayam percik. Esok nak suka buat ayam bakar pula. Maknanya ni ada lah nak puasa tu. Nanti esok nak suruh kak masak ayam bakar pula. Supaya hari ni ayam percik. Ada tu niat nak puasa tu sebabnya dia rasa nak berbuka dah tu esok. Tak ada langsung. Kalau tak ada langsung tu tak boleh puasa. Tak boleh lah nak puasanya. Sebab apa? Sebab puasa kena niat malam. Langsung tidak ada terlintas dalam hati dia. Nak niat sikit pun tak ada. Jawapannya tak boleh. Sebab tu kena beringat suruh niat puasa sebulan. Tapi kalau ada unsur-unsur macam tadi, macam saya cakap tadi, sedap buka puasa hari ni, rumah kak, esok nak buka puasa rumah mak pula. Ada dah niat tu. Boleh jelas tak? Jadi kalau bangun sahur, ada niat dah. Apa lagi? Kalau beli lauk buat buka malam ni, atau beli lauk buat puasa, buat sahur, contoh dia balik tarawih, dia tak ada niat. Dia pun pergi belilah nasi goreng. Kenapa? Untuk sahur. Tu pun niat dah tu, cukup dah. Kenapa? Bila dia nak sahur tu maknanya nak puasa dah esok. Tak ada langsung tu tak tahulah. Jadi kalau dia tak niat malam dan tak ada juga langsung tu tak boleh puasa tu jawapan dia. Saya tak tahulah nak jawab macam mana. Setakat tu je saya boleh jawab. Tapi kalau ada nilai-nilai niat dan keazaman untuk puasa esok, insya-Allah boleh puasa. Jadi untuk selamatnya pesan. Sebab tu saya kalau malam pertama puasa, saya panggil anak-anak, suruh dia niat dululah. Ingat kita esok puasa dan kita nak puasa sebulan dia kata tu jadi dia niat tu. Tak adalah saya kata nawaitu sauma ghadin an ada nawaitu saum, tak ada lah. Kalau nak baca lagi bagus, tu jelah. Okey? Soalan lain lagi? Sebelum kita tutup. Ustaz Yasir diam hari ni. Pendiam. Biasanya dia penggeger. Ya, okay. Ustaz, kalau minggu depan ni sambung apa? Minggu depan sambung puasa ni lagi. Sambung puasa lah. Fidyah pula. Kita syarah bab fidyah. Dalam buku teks, contoh dalam buku teks bab fidyah ni. Tadi tanya Ustaz Yasir lah. Dalam buku teks kata siapa-siapa yang berbuka puasa bagi ibu yang mengandung dan ibu yang menyusu, kalau dia berbuka kerana dia penat. Kena berbuka lah penatnya mengandung ni. Maka tak wajib fidyah, hanya qada sahaja. Dalam buku teks, betul? Betul. Tapi kalau dia ni waktu dia menyusu anak tu, dia tak letih pun okey je. Tapi anak duk menangis. Kenapa? Susu tak cukup. Sebab dia tak minum enmam.
Susu tak cukup, tak minum enmam. Jadi dia pun kesian kat anak. Dia pun minumlah enmam untuk susu banyak. Maka dia berbuka kerana siapa? Kerana anak. Bila berbuka kerana anak, maka wajib baginya qada dan wajib baginya fidyah. Okey, ada tak dalam buku tu sebut, dia ni dah lah letih. Anak pula menangis. Aku ni berbuka, suami tanya, yang nak berbuka ke? Berbuka. Kenapa? Penat lah bang. Anak pun tak cukup susu. Dua-dua. Kerana dia pun ada, kerana anak pun ada. Apa hukumnya? Kerana anak pun ya, kerana dia pun ya. Apa hukumnya? Cuba jawab dalam chat. Qada fidyah, Saleh kata. Okey? Lagi? Qada lagi, fidyah lagi. Lagi? Sebab dia letih ni. Anak terlantar kemudian ya tu. Sudah. Macam mana? Untuk mengetahui jawapannya, kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Dia kena buat gitu tak? Cukup. Okey, Ustaz, kalau musafir naik kapal terbang, subuh bertolak 18 jam dalam kapal terbang. Lepas tu kapten cari matahari je. Tak nampak matahari terbenam. Bila turun kapal terbang, masih siang lagi. Harus tak dia berbuka? Atau dia nak kena tunggu juga maghrib sampai destinasi? Apa maksud ni? Ustaz, kalau musafir naik kapal terbang, subuh bertolak 18 jam dalam kapal terbang. Lepas tu kapten cari matahari je. Tak nampak. Dia gini. Dia ni puasa ni dia kena berbuka tempat kita berada tu. Contoh simple, berbuka puasa di Johor Bahru pukul 7 pagi. Berbuka pukul 7 malam. Pukul 7 malam masuk maghrib. Berbuka puasa di Kelantan 7.25. So saya bertolak daripada Johor sampai kat Kelantan, saya tak boleh berbuka pukul 7 lah. Saya kena berbuka 7.25. Dia kena ikut waktu tu. Dan ini yang berlaku kepada sahabat saya yang buat umrah pada musim Ramadan. Jadi dia naik kapal terbang di Malaysia. Malaysia dengan Malaysia dengan Arab Saudi ni bezanya 5 jam. Maknanya dia naik kapal terbang pukul 9 pagi. 9 pagi, so 8 jam nak sampai ke sampai ke Mekah. So pukul 9 pagi campur 8. Pukul apa? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pukul 5 petang sampai di Saudi. Turunlah dia kat Saudi. 5 petang tu 5 petang Malaysia. Saudi baru pukul 12. Ini faham? Saudi baru pukul 12. Pukul 5 petang tu waktu Malaysia. Pukul 12 waktu Saudi. Dia kata letih lah Ustaz Rifki. Sampai sana. Bayangkan pukul 5. Kalau kita kat Malaysia pukul 5. 2 jam lagi berbuka. Sekarang bila sampai kat Saudi. Pukul 12. Di Malaysia pukul 5 lah. Saya nak kapal terbang sampai sana Ustaz. Kena tambah lagi. Berapa jam? 7 jam lagi. So saya puasa gitu letih Ustaz. Dia kata. Dia cerita. Dah lah nak buat umrah lagi. Oh letih dia kata. Tapi bila balik cepat pula. Bila balik sekejap lah pula. Jadi kesimpulannya kita kena berbuka waktu kita berada di mana. Sama juga kita semaya. Kita kena ikut waktu kita berada di situ. Jelas? Jelas Okey, Ustaz Saleh? Jelas? Jelas tak? Jelas. Terima kasih. Okey. Ustaz, tapi ni nanti minggu depan lah. Ustaz ada hutang. Saya ingat dulu Ustaz janji nak bagi tahu pasal yang kenapa kencing. Ni cerita lain, cerita yang hari tu. Tapi Ustaz tak bagi jawapan. Kenapa kencing bayi lelaki bukan perempuan? Oh, kenapa kencing bayi lelaki yang dianggap sebagai najis mukhafafah? Bukan kencing perempuan minggu depan lah. Lepas tu satu lagi yang ni, qada dengan kafarah ni, kenapa suami bukan isteri tu yang kena kafarah tu? Kafarah tu suami sahaja yang wajib kafarah, tapi qada kena dua-dua. Soalannya kenapa suami bukan dua-dua yang kena bayar kafarah? Kita bagi ceng-ceng sikit. Kita bagi ni sikit. Sedaplah kau bagi, aku yang cari. Okey, beres. Sekarang tu sajalah. Terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti kuliah pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala berkati. Okey, sekarang tu sajalah. Okey, kalau nak tulis terima kasih.
Tulis daripada mana sekali. Seronok juga nak kenal kawan-kawan daripada negeri-negeri lain. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.